Dan kata Sayyidina Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, kalaulah Nabi Ibrahim tidak melaksanakan arahan tersebut, maka wajib setiap ayah menyembelih anak lelaki setiap tahun waktu korban. Sayyiduna Ismail juga adiknya, Sayyiduna Ishaq Nabi yang mulia. Keduanya anak bapanya Anbiya, dimuliakan Allah keturunannya. Jadi kedua-dua mereka, iaitu Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Ishaq, adalah merupakan anak kepada bapa Anbiya, iaitu Sayyidina Ibrahim. Dan Allah memuliakan keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dijadikan anak keturunannya, cucu-cucunya juga Nabi setelahnya. Kisah Nabi Allah Ishaq alaihissalam disebutkan oleh Al-Imam Abdullah Jurdani dalam kitabnya Fathul Alam, bahawa Sayyidina Ishaq adalah merupakan anak hasil daripada perkongsian di antara Nabi Allah Ibrahim Al-Khalil dengan Sayyidatuna Sarah. Dan Sayyidatina Sarah melahirkan Nabi Ishaq pada ketika umurnya dah tua. Dalam riwayat umurnya 85 tahun. Sayyidatina Sarah melahirkan Sayyidina Ishaq pada umur 85 tahun. Jadi ini pandangan sebahagian para ulama mengatakan bahawa Nabi Ishaq adalah adik kepada Nabi Allah Ismail. Kerana Nabi Ishaq lahir kemudian daripada Nabi Allah Ismail. Sebahagian lagi pandangan ulama mengatakan bahawa Nabi Ishaq abang Nabi Ismail. Dan beliaulah, minta maaf, mereka berpandangan adik Nabi Ismail, cuma berlaku perbezaan pada masalah siapa yang disembelih, sama ada Nabi Ismail atau Nabi Ishaq. Sebahagian para ulama mengatakan bahawa Nabi Ishaq yang nak disembelih, bukan Nabi Allah Ismail. Tetapi bila mana ada hadis yang disebutkan oleh baginda Rasul, ana bnu zabihain, aku adalah anak kepada dua yang akan disembelih atau yang hendak disembelih, maka jelaslah di situ bahawa ucapan Nabi tadi menunjukkan kepada dua orang yang dalam sejarah yang pernah hendak disembelih, iaitu yang pertama Nabi Allah Ismail, yang kedua kerana Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail. Lepas tu bila Nabi sebut ana bnu zabihain, bermaksud Nabi ingin isyaratkan bahawa Sayyidina Ismail yang disembelih, bukan Nabi Allah Ishaq. Dan yang kedua, ayah Nabi kita Muhammad, Sayyidina Abdullah, juga pernah ingin disembelih oleh datuk Nabi kita Muhammad, Sayyidina Abdul Muttalib, dan digantikan dengan 100 ekor unta. Dan kemudian diteruskan diat tersebut kepada diat nyawa dengan 100 ekor unta. Harga dia. Tamam. Jadi dalam disebutkan bahawa Sayyidatina Hajar setelah mana dilahirkan atau melahirkan Nabi Allah Ismail, maka pecahlah ataupun patahlah hati Sayyidatina Sarah kerana beliau tak diberikan rezeki dengan anak. Dan kemudian pada umur 85 tahun, basyarahallahu bi Ishaq, dan kemudian Allah Ta'ala memberi berita gembira kepada beliau bahawa beliau akan mendapat anak. Dan seperti disebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah sebutkan tentang kisah Sayyidatina Sarah diberikan berita gembira untuk mendapatkan anak, iaitu Nabi Allah Ishaq. Dan kalau kata dilihat dalam Al-Quran, hatta susunan dalam Al-Quran juga menunjukkan kepada tertib i'jaz tersebut. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam akan mendapatkan anaknya, iaitu Nabi Allah Ismail, dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, fabasyarnahu bighulamin halim. Dalam ayat surah Saffat, dalam surah Saffat ayat yang ke-101, surah Saffat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli
minas salihin. Ya Allah, berikan aku anugerah dengan anak-anak cucu yang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Lalu kemudian disebut, kami beri berita gembira kepadanya. Ini Allah Ta'ala memberikan berita gembira melalui para malaikat, yang malaikat tersebut sebelumnya pergi ke kaum Lut, ke kaum Nabi Lut di Sodom, untuk maklum kata mereka akan dijatuhkan hukuman. Kemudian mereka bertolak ke Nabi Ibrahim untuk sampaikan berita gembira bahawa Nabi Ibrahim akan dapat ghulam halim. Ghulamun halim maknanya anak yang bersifat sabar ketika diuji. Halim maksudnya lemah lembut, boleh juga diletakkan dengan makna yang bersabar, dengan kekuatan kesabaran tersebut walaupun diuji dengan ujian yang berat. Kemudian bila disebut falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manami anni azbahuk fanzur maza tara. Kemudian bila sampai dah umurnya ma'ahu sa'ya, yang boleh dia berjalan dengan anak tersebut, dan riwayat kata umur waktu itu lebih kurang dalam 12 tahun, banyak kata 8 tahun. Dan Nabi Ibrahim berjalan dengan falamma balaghu ma'ahu sa'ya, maksudnya Nabi Ismail ni waktu ketika umur tersebut dah boleh berbincang. Jadi orang ketika anaknya dah boleh berbincang dengannya, boleh bersembang, boleh dah bagi pandangan dan seumpamanya, maka lebih merasa hati kalau kata waktu tu anak tu ditarik. Anak tu ditarik nyawa pada waktu tu, ayah dan ibu tu akan lebih lagi terasa. Jadi falamma balagha ma'ahu sa'ya, Hamka ketika mentafsirkan ayat ini dalam tafsir Hamka, kata beliau, ayah saya pernah beramal dengan ayat ini. Ayahnya dia namanya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, K. Abdul Karim kalau tak silap. Jadi ayah beliau pernah bawa dia waktu ketika umurnya 12 tahun kalau tak silap, mengembara, naik bah daripada satu tempat ke satu tempat di dia orang Minang, no? Apa tu serta buku dia Tenggelam Kapal Van der Wijk tu, dia kritik adat orang Minang. Ya, ada benda yang kita tak setuju dengan Hamka. Hatta dalam tafsir Hamka sendiri pun ada banyak kita tak setuju sebahagian tafsiran beliau. Tapi ala kulli hal beliau orang alim. Ada yang kita tak setuju dengan beliau, dan beliau juga dikenal sebagai bawa fahaman kaum muda. Tapi ada sebahagian tempat dalam kitab beliau tadi boleh diambil manfaatnya. Tidak ada hajar, maksudnya hajarul kulli, di mana kita menghalang secara umum untuk dibaca, melainkan kepada orang yang berkeahlian untuk baca, maka boleh diambil mana yang elok, mana tidak elok. Jadi dia boleh asingkan. Jadi bukan semua orang boleh baca kitab tersebut. Faham? Jadi saya ketika baca tentang kisah tafsiran falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, dia cerita macam mana ayah dia buat kepada dia, bawa dia berjalan. Dan dalam perjalanan tersebut dilihat akhlak ayahandanya dengan masyarakat, dengan umat dan seumpamanya. Dan Hamka kata itu terkesan dalam hidup dia sebenarnya. Jadi kena ada juga masa kita dengan anak kita ketika umur lamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Waktu ni tengok apa kata Nabi Ibrahim, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbah. Ini umur dia dah umur 12 tahun dalam riwayat. Sebenarnya kata muda lagi daripada tu. Tapi Nabi Ibrahim bertanya pandangan. Ni wahyu Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim mimpi ni wahyu. Nabi-Nabi mimpinya wahyu. Jadi apa nak tanya pandangan? Tak, ini untuk menjelaskan dan juga menerbitkan keyakinan dalam hati Nabi Ibrahim, yang Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat yakin untuk melihat adakah anaknya ni telah sampai masanya, ataupun telah bijaksana. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran bighulamin halim, dimaklumkan lebih awal kata anaknya ni adalah orang yang sangat penyabar dan bijaksana. Halim ni termasuk sekali dalam sifatnya adalah bijaksana. Maka apabila ditanya, anakku yang tercinta, aku melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelih. Fanzur maza tara. Apa pandangan tentang mimpi tersebut? Apa kata Nabi Ismail? Dalam ayat ini tak cerita Nabi Ismail. Dia cerita ghulam. Baik, siapa ghulam tu? Ini berlaku khilaf ni. Yang kata khilafnya kata ni adalah Nabi Ishaq. Bagian kata ni Nabi Ismail. Sebab tak disebut nama. Faham? Kemudian kata Nabi Ismail, kalau kita pegang pandangan, saya akan sebut kenapa pandangan kuatnya kata Nabi Ismail. Maka ulama kata pandangan kuatnya Nabi Ismail. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Tengok, Nabi Ismail dalam ayat ni dia jawab apa anak ni?
Dia kata, wahai ayahku yang tercinta, lakukan apa yang diarahkan kepadamu. Dia tak kata, ya abati fa'al madza tara. Ya Allah, ya ayahku, lakukan apa yang kamu tengok dalam mimpi. Tak. Dia kata, lakukan apa yang diarahkan oleh Allah kepadamu. Maknanya apa dia? Maknanya tahu kata Nabi Ismail mengetahui bahawa mimpi Nabi adalah wahyu. Dan tu bukan mimpi biasa. Jawapan tu saja telah menunjukkan bahawa Nabi Ismail ni orang yang sangat bijaksana. Yang ni lagi berasa hati. Lagi dalam hati Nabi Ismail, Nabi Ibrahim lagi akan jadi, Masya Allah. Dah, bukan zakat, budak. Bijaksana pula. Tiba-tiba suruh disembelih. Allah. Tak ada jalan lain. Tapi Nabi Ibrahim punya kecintaan kepada Allah lebih daripada anaknya. Buktinya, dia lakukan arahan tersebut. Dan kata Sayyidina Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, kalaulah Nabi Ibrahim tidak melaksanakan arahan tersebut, maka wajib setiap ayah menyembelih anak lelaki setiap tahun waktu korban. Boleh. Tapi disebabkan Nabi Ibrahim melaksanakan arahan tadi dengan penuh rela hati dan penuh kecintaan kepada Allah, maka Allah gantikan setiap tahun dengan kambing dan lembu dan juga rebau dan binatang yang dibolehkan untuk kita sembelih.